Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke video yang ketiga, iaitu kita akan sketch a quadratic graph. Okey, sebelum kita sketch, saya terangkan dulu maksud sketch. Sketch itu adalah apabila kita tahu semua info yang bermula daripada A. Okey, lepas tu ada B dan C lah. Maksudnya setiap A, B, C tu kita kena analyse dulu. Okay, kedudukan graf dan sebagainya. Okay, so kalau sketch dia berbeza dengan drawing, sebab kalau drawing you have to put on table lah. Maksudnya awak kena ada table, and then awak kena ada coordinate X and Y. Okay, lepas tu awak kena plot. Tapi kalau sketch tak perlu. Okay, sketch ni maksudnya kita dah tahu semua info, iaitu daripada roots, y-intercept, shape dia macam mana, maksimum dan minimum dia untuk quadratic function tu apa. So baru boleh kita sketch. So sebab itulah kita ada checklist macam ni. Okay, nombor 1, we have to know shape of the graph. So shape of the graph is depends on the value of A. So kalau A tu positif, graf dia akan jadi senyum. Orang positif selalu senyum. Dan A tu negatif, orang negatif selalu masam. Okay, so yang ini adalah shape lah. Paling penting sekali shape mesti betul. Yang kedua, bila kita dah tahu shape itu, ataupun macam ni lah, okay, kita dah tahu shape tu senyum ke masam, nombor 2, kita kena cari discriminant untuk tahu kedudukan x-axis. Okay, maksudnya kalau di sini kita ada graph, kan, adakah dia macam ni? Ataupun sebenarnya kalau kita ada graph dia macam ni ke, maksudnya dia ada 2 roots, ataupun kita ada satu saja roots yang sentuh satu kali di x-axis. Okey, kenapa kita kena cari yang ini dulu? Sebab kita nak tahu adakah kita perlu cari roots ataupun tak. Kalau discriminantnya sama dengan ataupun lagi besar pada kosong, maksudnya roots itu wujud dan awak perlu cari roots. Sekiranya discriminant awak cari lagi kecil pada kosong, maksudnya graf awak tergantung, awak tidak perlulah cari roots. Sebab itu step yang nombor 2 adalah cari discriminant. Okay, lepas dia dapat roots, okay, automatically daripada general form, okay, general form boleh cari y-intercept. So, kita tahu y-intercept dalam backbook pernah belajar iaitu C. So, in general form ni mesti kena carilah dalam bentuk general form. General form ni akan menentukan value of C. Okay, sama dengan kosong. Okay, lepas tu 4. Nombor 4 adalah find maximum or minimum. So yang ini mesti kena guna vertex form of quadratic function. So maksudnya kena tukar dulu daripada general form kepada vertex form, baru boleh awak dapatkan maksimum ataupun minimum. And last sekali, bila nombor 1, 2, 3, 4 ni kita dah settle, baru boleh kita sketch. Okay. Alright, kita pergi kepada contoh yang pertama. Okay, contoh yang pertama adalah sketch the graph, quadratic graph. Okay, of function fx is equal to negative x squared plus 4x plus 12. Okay, so we have to follow the checklist. Okay, nombor 1 kita kena tahu dulu shape dia. Kita tengok kat sini. Okay, value of A. So shape dia adalah okay, A tu lagi kecil pada kosong, makanya kita akan expect graf kita dalam bentuk masam. Okay, nombor 2, discriminant. Okay, kita nak tentukan kedudukan part CX ataupun x-axis tu kat mana. So, kita buat B squared tolak 4AC. Okay, sebelum kita cari roots, kita buat yang ni dulu supaya kita tahu kita perlu cari roots ataupun tak. Okay, kita tahu kat sini ni adalah A, ini adalah B, ini adalah C. So, buat cari discriminant. So, kita dapat 4 squared minus 4 minus 1 and then 12. And then you will get discriminant kita adalah 64, di mana lagi besar pada kosong. Okay, now kita kena cari roots sebab kita tahu daripada CD graf kita akan dapat 2 roots kerana discriminant is larger than 0. So kita carilah roots kat sini berapa. Okay, so nombor 3 adalah roots. So kita buatlah dalam bentuk apa-apa pun nak guna ni sama dengan kosong sebab along x-axis y is equal to 0. So kita boleh buat factorization, okay, ataupun nak buat completed square boleh, ataupun terus nak buat dalam bentuk intercept form boleh. So bila kita factorizekan, kita akan dapat dalam bentuk macam ni. Okay, x minus 6 ataupun x tambah 2, di mana kalau kita darab balik, kena check balik ni darab yang ni x squared.
Okay, tapi kat sini negatif. So, kat luar ni adalah negatif. So, makanya roots kita adalah X sama dengan 6 dan juga X sama dengan negatif 2. Negatif 2. So, kita dah dapat lah dia punya roots. Okay. Dan juga kita tahu, kita kena cari juga Y-intercept. So, Y-intercept kita sama dengan 12. So, automatically ambil terus daripada C dalam general form. Okay, next adalah kita kena buat completing the square. Okay, tengok balik nombor 4 adalah mencari max dan min point menggunakan vertex form. So, kita tukar dululah. Negative fx is equal to negative x squared plus 4x plus 12. So, kita buat completing the square. So, yang ni negatif mesti bawa keluar supaya A itu sama dengan 1. So, kita kena buang negatif, kita factorize lah. Kita tak boleh alih bagi tak boleh. Sebab kat belah sini tak sama dengan kosong. So, kita kena factorize negatif. So, kita akan dapat x squared. Okay, minus 4x minus 12. So, kita buat completing the square. X squared minus 4x. Okay. So, tambah. Okay, ambil B. Copy balik dalam ni. Negative 4/2 power of 2. Dah tambah kena tolak. Benda yang sama. Okay. Lepas itu, okay, kita tengok 3 term ini kita kena factorizekan. So, nak factorizekan senang je. Copy yang first ni. So, and then yang kedua kita ambil dalam ni. Negatif 2. Kuasa 2. Lepas tu, okay, ni akan dapat negatif 4. Negatif 12. Okay. So, kita akan dapat fx sama dengan, okay, ni kembangkan. So, kita akan dapat negatif x minus 2 power of 2 plus 16. So, terus kita dapatlah, sekali lagi saya ulang, okay, macam mana nak dapatkan x minimum dengan maksimum. So, kalau kita tengok kat sini, yang ini kita akan dalam kurungan ni, kita akan samakan dengan kosong. So, x minus 2 is equal to 0 and x is equal to 2. Okay, lepas tu yang ini adalah maksimum lah. Sebab A tu lagi kecil pada kosong kan. Sebab graf kita akan jadi macam ni. So, yang ini adalah graf kita. So, dia maksimum sebab dia ada puncak. Okay, so Y maksimum kita boleh ambil terus daripada luar kurungan ni. Kena make sure kurungan ada satu je. Satu saya expand tadi. Dia ada 2 kurungan, tak boleh. So, you have to expand. Expand tu tak perlulah expand yang ini. Sebab yang ini kita perlukan untuk dapatkan X tu. Okay, so biarkan sampai sini. Ini darab yang ini akan dapat negatif x minus 2 power of 2. Yang ini negatif 16. Darabkan ni akan dapat positif lah. Darabkan negatif akan dapat positif. So, dapatlah Y max sama dengan 16. Okay, so bila kita lukis, okay, ni tak muat tak apa. Saya ambil sticky note untuk kita sketch. Okay, saya letak dekat sini dulu. Okay, gambar kita punya graf. Okay, lebih kurang lah sini. Okay, first kali kita tahu graf kita masam. Okay, graf kita masam. And then roots kita, okay, graf kita macam ni. Okay, graf kita masam. And then kita punya roots kita adalah negatif 2 dan 6. Okay, tak apa, ambil je mana-mana point negatif 2 sini, 6 sini. Logik lah. Sebab size sini sampai sini 6, size sini sampai sini negatif 2. So, sebab tu dekat sini kecil. Lepas tu Y-intercept kita adalah 12. Y-intercept maksudnya dia akan kena pada 12. Maksudnya Y-intercept kat sini kan. So, 12 ada kat sini. So, ambillah 12. Okay, lepas tu kita punya graf kita kat tengah-tengah ni, maksudnya axis orthomate, kita ada graf macam ni tau. Kita akan lukis, kita akan dapat sini. So, dekat tengah-tengah ni kita perlukan point. So, point kita dapat daripada mana? Daripada sini. So, X sama dengan 2 dan Y sama dengan 16. So, kita lukis dulu. Kalau rasa was-was, kita lukis dulu. Tarik, naik atas, turun bawah. So, this one is, okay, 2. And then maksimumnya adalah 16. Okay, so kat sini tulis accept lah. 216 X, Y. Okay, so full mark lah. Terus dapat. So, paling penting nak lukis benda ni yang kita kena tahu adalah roots, Y-intercept, maximum ataupun minimum of Y. Okay, so shape pun kena betul lah. Jangan pula kalau kat sini A tu lagi kecil pada kosong, buat graf senyum. Salah. Okay, so yang inilah grafnya. Terus dapat full mark. Apapun, info yang paling penting adalah di sini. Okay, itu sahaja untuk sketching graf. Okay, boleh teruskan dengan self exercise 2.10.